Hai murid-murid, apa kabar hari ini? Semoga semua murid-murid berada dalam keadaan sehat dan ceria. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi sekali dalam channel Cikgu untuk meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Baiklah, untuk makluman semua, kita masih lagi dalam tema yang ke-6, unit yang ke-16. Tajuk kita pada hari ini ialah kuasa kentang. Kentang ada kuasa? Nak tahu lebih lanjut? Pastikan kamu kekal bersama dengan cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Apakah standard kandungan kita pada hari ini? Mari kita lihat. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.3, iaitu menghasilkan penulisan. Manakala standard pembelajaran pula 3.3.1, menulis draft dan menghasilkan penulisan imajinatif. Sekarang, kita lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu apa yang kita nak capai. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menghasilkan draft dan menulis karangan berpandukan kerangka dan gambar. Manakala, kriteria kejayaan pula, murid berjaya menghasilkan draft dan menulis karangan berpandukan kerangka dan gambar dengan betul. Seperti yang cikgu telah maklumkan di dalam objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menghasilkan sebuah karangan berpandukan kerangka dan gambar. Untuk pengetahuan semua murid-murid, dalam sebuah karangan yang baik, kita perlu ada sekurang-kurangnya 5 perenggan, iaitu perenggan yang pertama untuk pendahuluan, perenggan yang kedua untuk isi yang pertama, perenggan ketiga untuk isi yang kedua, seterusnya perenggan yang keempat untuk isi yang ketiga, dan yang terakhir adalah untuk penutup. Mari kita teruskan. Terlebih dahulu, mari kita lihat aktiviti kita yang pertama, iaitu membaca dan memahami maklumat. Maklumat ini terdapat di dalam buku teks kamu pada halaman 112. Pada halaman ini diberikan beberapa kerangka dan gambar untuk menghasilkan sebuah karangan. Sebelum menghasilkan sebuah karangan, kita perlu menghasilkan draft karangan terlebih dahulu, iaitu untuk memudahkan kamu membina ayat dalam menghasilkan karangan yang baik. Lihat pada tajuk karangan yang hendak dihasilkan terlebih dahulu. Barulah kamu cuba menyenaraikan maklumat ataupun isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah kuasa kentang. Diberikan contoh pendahuluan untuk tajuk kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan bantuan guru kelas, mereka mengadakan pameran tentang kuasa kentang. Mereka bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Macam menarik kan tajuk ni? Apakah kuasa kentang yang dimaksudkan? Mesti yang membaca tertanya-tanya, bukan? Inilah fungsi pendahuluan dalam sebuah karangan. Kita perlu menghasilkan pengenalan ringkas terlebih dahulu. Untuk pengetahuan kamu, cukuplah dalam pendahuluan ini cukuplah 2 ataupun 3 ayat sahaja. Boleh faham kan murid-murid? Mari kita lihat untuk perenggan yang seterusnya. Sekarang, kita teruskan untuk aktiviti yang kedua pula, iaitu menulis draft karangan daripada kerangka dan gambar. Kita lihat kerangka dan gambar untuk isi yang pertama terlebih dahulu. Dalam kerangka diberikan 3 pernyataan, iaitu menyediakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan menjalankan aktiviti bersama-sama. Kamu juga boleh perhatikan gambar yang mana diberikan beberapa maklumat di situ tentang bahan-bahan yang mereka perlukan. Baiklah murid-murid,
mari kita cuba menulis draft berdasarkan pernyataan dan gambar yang diberikan. Untuk menulis draft, kamu perlu cuba membina ayat daripada setiap pernyataan ini. Di sini, cikgu berikan beberapa contoh ayat untuk setiap pernyataan. Ayat pertama, Zara dan rakan-rakannya menyediakan peralatan. Ayat kedua, antara bahan yang diperlukan ialah ubi kentang, mentol diod pemancar cahaya ataupun LED, kepingan tembaga, klip kertas keluli dan wayar. Di mana cikgu dapat nama bahan-bahan ini? Pada gambar yang diberikan. Baiklah, untuk ayat ketiga pula, mereka menjalankan aktiviti bersama-sama. Siapakah mereka? Zara dan rakan-rakannya. Boleh kan murid-murid? Mari kita lihat draft untuk perenggan yang ketiga pula. Perenggan ketiga adalah untuk isi yang kedua. Kita lihat kerangka dan gambar yang diberikan. Memulakan uji kaji, berpandukan langkah kerja, dan melengkapkan litar. Seperti tadi juga, kita akan menulis draft karangan terlebih dahulu. Mari kita tulis draft karangan untuk perenggan yang ketiga. Cikgu akan berikan contoh draft di sini. Ayat pertama, Zara dan rakan-rakannya memulakan uji kaji. Kedua, mereka menjalankan uji kaji berpandukan langkah kerja. Dan yang seterusnya, mereka melengkapkan litar. Mudah kan murid-murid? Untuk menulis draft ini, kita tidak perlu menulis ayat yang terlalu panjang. Mari kita lihat untuk draft yang seterusnya. Isi yang ketiga adalah untuk perenggan yang keempat. Kita lihat kerangka dan gambar yang diberikan. Berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Siapakah yang dimaksudkan? Mestilah Zara dan rakan-rakannya. Yang kedua, lampu LED menyala. Seterusnya, para penonton bertepuk tangan. Sama seperti tadi, kita perlu menulis ataupun menghasilkan draft karangan terlebih dahulu. Di sini, cikgu berikan contoh draft untuk isi yang ketiga. Zara dan rakan-rakannya berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Yang kedua, apabila switch ditekan, lampu LED menyala. Dan yang seterusnya, para penonton bertepuk tangan. Boleh kan murid-murid? Sekarang kita telah siap menulis draft karangan untuk isi yang pertama sehinggalah isi yang ketiga, iaitu untuk perenggan yang kedua hingga perenggan yang keempat. Mari kita lihat perenggan yang seterusnya. Perenggan yang seterusnya adalah penutup. Untuk bahagian penutup juga telah diberikan di dalam buku teks kamu. Kamu hanya perlu menulis semula semasa menulis karangan nanti. Mari kita baca bersama-sama bahagian penutup. Zara dan rakan-rakannya berasa gembira kerana dapat menyertai pameran Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi dengan jayanya. Pengalaman ini tidak akan dilupakan oleh mereka. Baiklah, nampaknya kita dah boleh menulis karangan, bukan? Mari kita lihat hasil karangan pada paparan yang berikutnya. Baiklah murid-murid, aktiviti kita yang seterusnya ialah menulis karangan. Langkah pertama, tulislah tajuk terlebih dahulu. Kemudian bolehlah tulis semula pendahuluan yang telah diberikan di dalam buku teks kamu. Seterusnya, untuk perenggan kedua, kamu boleh murnikan lagi draft karangan yang kita telah hasilkan tadi, iaitu dengan menambah penanda wacana seperti antaranya, kemudian, selain itu, namun, di samping itu dan sebagainya untuk menyerikan lagi karangan yang hendak dihasilkan. Contohnya lihat pada perenggan yang kedua.
langkah pertama Zara dan rakan-rakannya lakukan ialah menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan. Antara bahan yang diperlukan ialah ubi kentang, mentol diod pemancar cahaya iaitu LED, kepingan tembaga, klip kertas keluli dan wayar. Kemudian, mereka menjalankan aktiviti bersama-sama. Dah siap kan perenggan kedua? Mari kita lihat perenggan yang seterusnya. Kita sambung perenggan yang ketiga. Seterusnya, Zara dan rakan-rakannya memulakan uji kaji. Mereka menjalankan uji kaji berpandukan langkah kerja yang telah dirancang bersama-sama. Mereka melengkapkan litar uji kaji. Perenggan keempat, Zara dan rakan-rakannya berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Apabila suis ditekan, lampu LED terus menyala. Para penonton bertepuk tangan kegembiraan. Kemudian, untuk perenggan yang terakhir iaitu penutup telah diberikan kan, jadi kita hanya perlu salin semula. Zara dan rakan-rakannya berasa gembira kerana dapat menyertai pameran Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi dengan jayanya. Pengalaman ini tidak akan dilupakan oleh mereka. Baiklah murid-murid, kita telah selesai menghasilkan sebuah karangan yang bertajuk Kuasa Kentang. Boleh faham kan murid-murid? Untuk tugasan hari ini, kamu bolehlah menulis semula karangan yang kita bincangkan tadi di dalam buku tulis masing-masing. Di sini juga cikgu ada menyediakan latihan tambahan menulis karangan untuk tajuk yang lain pula di ruangan deskripsi. Kamu boleh cuba menghasilkan karangan kamu sendiri mengikut cara yang cikgu telah tunjukkan tadi. Oleh itu, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih daripada cikgu untuk semua murid-murid yang cikgu kasihi. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang seterusnya. Bye-bye.